Imam tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya. Sehingga kan, ya, seorang ulama bernama Syaqiq Al-Balkhi mengatakan bahawasanya jadikanlah bulan Rajab ini sebagai bulan menanam, ya. Kemudian ya, Sya'ban sebagai untuk kita menyiram, ya, untuk kita siram segala tanaman-tanaman kita, ya, manakala kita akan tuai hasilnya pada bulan Ramadan nanti, ya. Ini simbolik ataupun kata-kata secara majas oleh ulama bahawasanya, ya, start untuk kita bersungguh-sungguh, ya, meraih rahmat Allah SWT, ya, bermula pada bulan, ya, Rajab. Ya, bahkan, ya, dikatakan Rajab ini juga sebagai antara, ya, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah, kan, minha arba'atun hurum ila akhir ayat, kan. Allah Taala jadikan ada 12 bulan, ya, dan antaranya 4 bulan tersebut Allah Taala jadikan bulan yang dihormati, haram, kan. Maksudnya bulan yang kita, ya, kita agungkan, muliakan, sehingga kan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana yang dinukilkan oleh Allamah Ibn Kathir, ya, bulan haram ini, ya, sesiapa yang melakukan, ya, kebajikan, Allah Ta'ala gandakan amalan berbanding bulan-bulan lain, ya. Bulan haram, ya, bulan yang dihormati. Manakala siapa yang melakukan wal-iyazubillah, ya, perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, ya, kemaksiatan dan sebagainya, dosa, maka Allah Ta'ala akan lipat gandakan, na'udzubillah min zalik, iaitu, ya, azabnya. Dan insya-Allah kita akan sambung hadis qudsi kita yang ke-19, ya, iaitu temanya menyambut orang yang bertaubat. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala idza taqarraba ilayya al-'abdu shibran taqarrabtu ilaihi zira'an wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza atani mashyan ataituhu harwalatan, rawahul Bukhari. Ini hadis sahih, ya, iaitu sebuah hadis qudsi. Bila kita sebut hadis qudsi sebelum ini merujuk kepada apa? Ya, kata-kata Nabi, tetapi Nabi menyampaikan lafaz daripada firman Allah. Tetapi hadis qudsi ini bukanlah, ya, kalamullah. Mana kata erti kalamullah sebagaimana kalamullah Al-Quran, ya, tetapi Nabi sebut ini adalah firman Allah yang mana, ya, dalam bentuk hadisnya. Kalau kita baca hadis qudsi ini, ya, tak boleh bawa ke dalam solat, kan? Tak boleh bawa dalam solat, ya. Hadis qudsi ini, ya, kalau kita baca seperti biasa, ya, walaupun kita, ya, dalam keadaan hadas pun tak ada masalah, boleh baca sahaja, ya. Jika seorang hamba, maksud dia, ya, mendekat kepadaku sejengkal, ku tu iaitu merujuk pada Allah, ya, maka aku, yakni Allah, akan mendekat kepadanya sehasta, ya. Mana kata dekat sejengkal, kita mengejar rahmat Allah, sejengkal Allah Ta'ala datang kepada kita membalas kebaikan, ya, sehasta, ya. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sejauh satu batu, lebih dekat lagi, ya, Allah Ta'ala lebih dekat lagi. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Jadi hadis ini kategorikan sebagai hadis apa, tuan-tuan? Hadis sifat, ya. Hadis sifat itu iaitu, ya, merujuk kepada apa? Hadis-hadis, ya, yang menggambarkan seolah-olah Allah Ta'ala, ya, memiliki anggota tubuh, ya, ataupun melakukan pergerakan fizikal, ataupun, ya, apa-apa makna yang muskil bertentangan dengan ketetapan Al-Quran. Ini hadis sifat namanya, ya. Kalau kita baca secara harfiah, ya, secara zahir, maka kita akan beranggapan adakah Allah Ta'ala itu bergerak sebagaimana bergerak kita, kan? Jadi itu namanya hadis sifat, menggambarkan, ya, tentang sifat Allah. Tetapi sebenarnya hadis sifat ini, para ulama menegaskan
dia tak boleh difahami secara zahir begitu saja. Ya, makna kata kita faham, kalau manusia biasa kita faham, orang awam, Allah Ta'ala dekat. Ya, maksudnya apa? Allah Ta'ala ada jarak, Allah Ta'ala mengambil ruang. Tetapi ianya ditafsirkan. Ya, antaranya Allamah Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahawasanya yang bermaksud bila mana hamba mendekat kepadaku itu, maksudnya apa? Ketika mana hamba Allah ini melakukan ketaatan, ya, maka Allah Ta'ala akan dekat dengan dia dengan menambah banyaknya as-sawab ataupun al-jaza', iaitu balasan baik. Itu maksud dia. Ya, makna kata hadis sifat ini perlu ditakwil, perlu difahami dengan tafsiran para ulama. Tak boleh kita baca macam tu saja. Nanti dia salah faham. Allah Ta'ala pun bergerak macam bergeraknya kita. Allah Ta'ala berlari macam mana yang dalam hadis ni sebut. Kalau kita datang pada Allah secara berjalan, Allah Ta'ala datang kepada kita berlari. Mana mungkin begitu. Sebab itu kata ulama Zunun al-Misri, seorang ulama tasawuf mengatakan, kullu yatawaham, setiap apa yang datang fi aklika, pada akal fikiran kamu tentang Allah, maka fallahu yukhalifuh, maka Allah Ta'ala itu bercanggah sama sekali. Kerana ada nas Al-Quran menyebutkan laisa kamithlihi syai'un, Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan sesuatu pun. Allah Ta'ala tak sesuatu, tak bersamaan, apatah lagi tak sama langsung dengan apa yang difikirkan. Maka bila kita baca hadis seperti ini, maka kita perlu berhati-hati. Perlunya ada tafsiran sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bahkan banyak lagi ulama-ulama lain mengatakan demikian, antaranya Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Imam Abu Nas Al-Sizizi, dan sebagainya. Dan bila mana datangnya hadis seperti ini, hadis sifat, maka mestilah kita menerimanya dengan hadis yang sabit, yang sahih saja. Kerana apa? Hadis-hadis sifat yang lemah, hadis status lemah, maka tak boleh diterima. Kerana berkaitan dengan sifat Allah, ulama telah datangkan satu manhaj, metodologi, mestilah datang dengan sama ada daripada Al-Quran yang jelas dia mutawatir. Al-Quran mana ada status dhaif, tak ada status maudhu', tak ada, melainkan ada qiraat syaz, qiraat yang bercanggah tu lainlah. Begitu dengan hadis, bila mana hadis mestilah dikena statusnya sahih, tak boleh sekadar dhaif. Kalau dhaif tak boleh diterima. Sebab ini berkaitan dengan penetapan akidah. Berbeza dengan hukum fiqah. Hukum fiqah ni ulama longgar sikit, kan? Berkaitan dengan dhaif pun boleh diterima, tetapi tak boleh sabitkan dengan amalan Nabi. Boleh diterima, tapi kita tak boleh nak kata hadis ni Nabi pun buat, tak boleh, kan? Contoh hadis berkenaan dengan contohnya apa? Yasin qalbul Quran, kan? Walaupun ada ulama kata dia hasan sebagainya, dhaif, tapi kita sebagai orang awam, ulama telah menggariskan kalau bab-bab fiqah, bab-bab hukum boleh kita diamalkan, tak ada masalah. Tetapi dalam bab akidah, bila mana menetapkan sifat Allah, maka mesti kena hadis yang berstatus sahih. Kalau datang hadis-hadis yang dhaif, maka tak boleh pakai. Itu sedikit berkenaan dengan kita nak memahami hadis inilah, tuan-tuan. Biasalah, sebab apa? Kadang-kadang ada pemikiran yang mengatakan, pemikiran dengan jarum yang halus, mengatakan kalau Allah Ta'ala dekat, maksudnya apa? Allah Ta'ala itu datang, bergerak sebagaimana bergeraknya manusia. Mana mungkin Allah Ta'ala begitu, kan? Kerana apa? Setiap yang bergerak, setiap yang bergerak itu berubah, kan? Menerima perubahan, kan? Maka dia adalah hadis, iaitu bersifat baharu. Bersifat baharu, maka dia adalah sifat yang lemah makhluk, kan? Mana mungkin Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang lemah, kan? Sehingga kan ada orang kafir, kan, bila tanya kepada Rasulullah SAW, insib lana rabbuk, kan, ceritakanlah kami
tentang Tuhan kamu, kan? Mana kata orang kafir pun nak tahu, kan? Apakah sifat, apakah perihal Allah SWT ini, Tuhan ini. Maka Nabi SAW pun menjawab bila mana diturunkan surah Al-Ikhlas, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah Ta'ala tu ahad, esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya. Mana mungkin Allah Ta'ala berkongsi sifat dengan makhluk? Mana mungkin? Mustahil pada akal kita, kan? Allahus Samad, Allah Ta'ala tempat penumpuan, tempat bergantung hajat setiap makhluk, kan? Berbeza dengan orang kafir, menganggap berhala itu sebagai Tuhan mereka. Bila ditanya kenapa kamu sembah berhala, maka mereka jawab, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallah zulfa. Dia kata macam tu. Pandai pula alasan dia. Tidaklah kami sembah berhala ni melainkan kami nak lebih dekat dengan Allah. Nampak tak? Dia main ikut alasan itu, tuan-tuan, kan? Dalam sebagaimana ayat yang saya baca tadi, surah Az-Zumar, mereka kata apa? Ma na'buduhum, bukanlah kami sesaja nak sembah berhala ni, melainkan nak lebih dekat dengan Allah. Padahal mereka telah melakukan syirik kepada Allah SWT. Mereka mengatakan Allah Ta'ala itu Tuhan, tapi dalam sama mereka mengaku berhala Al-Lata wal-Uzza, berhala Manat sebagai Tuhan mereka. Malah mereka simpan berhala mereka, ukir berhala mereka sendiri. Bahkan sebahagian Arab jahiliah itu, dia ambil minyak wangi daripada Yaman, sanggup menghiasi berhala mereka. Itu kan perbuatan jahil, tuan-tuan. Mereka sendiri cipta, mereka sendiri sembah, kan? Sebagaimana yang saya sebut kisah sebelum ni, Abdullah bin Rawahah, kan? Abdullah bin Rawahah dengan sahabat dia, siapa, tuan-tuan? Abu Dzar. Sebahagian ada yang kata Abu Darda. Yang mana Abu Darda ini mengatakan bahawasanya dia sebelum tu disembah berhala, kan? Dia tak masuk Islam lagi, sembah berhala. Jadi dia rapat dengan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni lebih mendahului masuk Islam, kan? Jadi bila dia tengok kawan dia ni asyik sembah berhala saja, satu hari dia masuk rumah Abu Darda ni, dia buat apa? Masa tu ada isteri dia, kan? Ummu Darda. Maka dia tanya, Abu Darda ada tak? Maka isteri jawab tak ada, dia tengah keluar. Maka dengan selambanya Abdullah bin Rawahah ni dia masuk. Dia pergi dekat bilik Abu Darda. Apa dia buat, tuan-tuan? Berhala yang disimpan oleh Abu Darda tu dia pecahkan, dia tonggang terbalik, kan? Ni Abdullah bin Rawahah, kan? Kalau kita tengok kisah ni, kita amati macam kisah Nabi Ibrahim, kan? Dia memecahkan setiap berhala yang ada, kan? Faqbalu ilaihi yazifun, kan? Dia pecahkan setiap berhala yang ada, kemudian ditinggalkan berhala besar. Kan? Bila orang lain datang tengok, siapa yang buat ni? Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqal lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda nama dia Ibrahim. Pemuda juga, Ibrahim. Dan Ibrahim masa tu muda lagi, tapi dah berteras syirik, dah berteras jahiliah, berhala dia. Maka bila mana ditanya kepada Ibrahim, Nabi kata apa? Qala kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Nabi Ibrahim, kamu tanyalah yang besar ni, berhala besar ni, boleh jadi dia yang kalau betul dia boleh bercakap, kamu tanyalah dia. Nabi Ibrahim buat macam tu sebab apa? Supaya kaum dia berfikir. Dan ini yang berlaku kepada Abu Darda. Bila dia tengok, kembali je tengok isteri dia tengah menangis, meraung-raung, kan? Tengok habis pecah. Dan dia tahu mesti Abu Darda marah. Sebab apa? Berhala tu diletak elok, kemas, dan diletakkan lagi minyak wangi daripada Yaman. Zaman dulu ni Yaman memang penuh dengan minyak wangi. Tak tahulah jenis aud ke jenis apa. Dalam kitab Suwar min Hayatus Sahabah kata, hobi Abu Darda ni, dia memang suka mewangikan berhala dia tu, Tuhan dia tu, benda yang dia sayang. Jadi bila mana berlaku macam tu,
Abu Darda tengok keadaan berhala tu. Sudahnya dia trigger pemikiran, akal Abu Darda. Dia terdiam lama, menung. Kemudian dia terdetik dalam hati dia, kalau benarlah berhala ni Tuhan, nescaya dia akan melindungi dirinya daripada dibinasakan. Nampak tak? Basirah yang ada pada, mata hati yang ada pada Abu Darda, meskipun perbuatan itu datang pada Abdullah bin Rawahah, dengan memecahkan, telah menyebabkan satu terang akal dan hati Abu Darda mengatakan ini bukan Tuhan. Maka dia pun jumpa Abdullah bin Rawahah, di manakah baginda Muhammad? Maka aku ingin mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Maka dia pun masuk Islam, tuan-tuan. Jadi bila kita faham hadis tadi, mana mungkin setiap yang berubah itu adalah likulli taghayyur, mestilah hadis baharu. Maka justru menunjukkan dia menerima perubahan, maka dia lemah. Mana mungkin Allah Ta'ala bergerak, mana mungkin Allah Ta'ala seperti arad, seperti jirim. Jirim apa? Jirim sifat dia apa, tuan-tuan? Mengambil ruang dan mengambil space, ruang ataupun mengambil tempat, mengisi ruang. Jirim lah bentuk dia. Dan jirim ni dia ada arad dia juga, macam objek lah, tuan-tuan. Dia ada arad dia. Arad ni apa? Sifat dia lah. Warna putih, warna kuning, leper, bulat, tajam, tumpul, maka itu arad dia. Jadi mana mungkin benda-benda macam tu yang bersifat tahayus. Tahayus ni kalau ilmu akidah mengaji, maksudnya mengambil ruang dan mengambil tempat. Maka mana mungkin sifat yang sifat seperti itu, sifat makhluk itu seperti Allah SWT. Tak mungkin. Allah Ta'ala mustahil seperti itu. Maka yang dimasukkan di sini, antara Imam Nawawi kata apa? Jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maksudnya apa? Kalau seorang hamba itu melakukan ketaatan, sikit, walaupun sikit, sejengkal tu maksudnya apa? Makna kata hamba tu melakukan ketaatan, apa jua jenis ketaatan, maka aku, iaitu Allah, mendekat dengan sehasta, iaitu Allah Ta'ala balaskan dengan balasan yang lebih banyak. Kalau dia mendekat kepada sehasta, maksudnya lebih dekat lagi, maksudnya hubungannya ketaatan tu dia lebih kuat lagi, maka aku akan berdekatnya dengan satu batu. Maksudnya Allah Ta'ala bagi pahala tu lebih lagi, ganjaran tu lebih lagi. Banyak Allah Ta'ala sebut dalam Quran, siapa yang beramal soleh, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man jaa bis sayyiati falahu fala yujza illa misliha, ila akhir ayat. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah Ta'ala akan boleh bagi 10 pahala. Contoh apa, tuan-tuan? Tuan-tuan baca Quran kan, alif lam mim, Nabi kata apa? Lam akul alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun, fal hasanah bi asyri amsalihha, atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Baca alif lam mim ni, Nabi kata alif tu dah dapat satu kebaikan yang mana dibalas 10 ganjaran pahala. Alif, baru sebut alif saja. Tuan-tuan ajar anak alif, bata, sa, jim, ha, kha, itu pun dapat pahala. Huruf-huruf hijaiyah yang kita baca, Yasin, dah dapat 2 pahala. 2 pahala bersamaan dengan 20 ganjaran Allah Ta'ala bagi. 20 points. Allah Ta'ala bagi. Tapi ada yang Allah Ta'ala bagi kebaikan, apa dia? Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sublatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman syaa' wallahu wasi'un alim. Siapa yang menginfakkan, sedekahkan harta dia ke jalan Allah SWT, seumpama satu biji yang mana tumbuh 7 tangkai, yang mana setiap 7 tangkai itu benih itu
menumbuhkan 7 tangkai dan menghasilkan buah, kan? Ya, menjadi ya 700 kali ganda. Sab'atin di'fin. Banyak tu tuan-tuan. Kullu mi'atin, kan? Mi'atu habbah, jadi 100. 100 campur 7 kali 7, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Maksudnya apa? Boleh jadi kebaikan yang kita buat tu tuan-tuan, boleh sampai 700 ganjaran pahala. Boleh jadi, ulama sebut. Ya. Tu. Tadi kita sebut 10 pahala Allah Taala boleh bagi. Tadi ada amalan yang Allah Taala boleh bagi sampai 700. Ya, poin pahala kita. Macam tadilah contoh nama infakkan. Ya. Dan ada lagi amalan yang Allah Taala bagi lebih daripada tu. Ya, innama yuwaffas sabirin ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ada yang Allah Taala bagi ganjaran pahala bagi orang yang sabar bighairi hisab. Tak boleh nak hitung, tak terkira ganjarannya. Jadi ada 3 jenis amalan, ya, 3 jenis kebaikan yang Allah Taala boleh bagi pada kita. Boleh jadi amal kita dapat 10 pahala. Boleh jadi kita baca Quran dengan ikhlas, dengan tawajuh kepada Allah, boleh jadi 700 pahala. Dan boleh jadi lagi Allah Taala bagi satu amalan tu, kan, as-sabirun, kan, kita sabar buat ketaatan. Puasa ni kan contoh, kan, kita nak dekat puasa, kan, sabar, kan, sabarlah, kan, orang tak makan, kan. Kita kadang tuan-tuan kat restoran, kan, nak order roti canai ni, kan, dapat setengah jam pun kita dah marah dah, kan, mengamuk lah dengan orang mamak tu, kan, aneh, kenapa lambat ni, kan, terbalik meja, kan. Tapi masa puasa kita sabar daripada subuh ni, kan, sampailah nak berbuka kita sabar, kan, tengah lapar ni sabar. Dan boleh jadi sabar itu tuan-tuan, innama yuwaffas sabirun, Allah Taala boleh sempurnakan ganjaran orang sabar tu, ajrahum bighairi hisab, pahalanya tak terkira, bighairi hisab, tak terhitung. Ya. Jadi banyaklah. Ya. Kita kena sungguh-sungguh ikhlas dalam setiap amalan kita, insya-Allah. Dan banyak lagi ya disebutkan, jika datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Maka ini majaz. Ya. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang kata apa? Sekadar tamsilan. Ya. Mana mungkin Allah Taala itu berlari, ya. Bukan bergerak. Bergerak tu maksudnya kita akan mengatakan mengambil ruang sebagainya. Mustahil. Tetapi nak ceritanya, ini sekadar perumpamaan saja. Macam sebelum ni saya cerita hadis, kan, Sayyidatina Aisyah, kan, dia tanya, Nabi sendiri sebut, kan, Nabi kata asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan, kan. Hadis tu ringkas je. Nabi sebut, siapa aku wafat nanti, ya, isteri yang menyusul aku adalah orang yang panjang tangan dia. Kan? Bila Nabi wafat ni, Sayyidatina Aisyah pakat-pakat ukur tangan tangan isteri-isteri yang lain. Tengok tangan siapa yang panjang. Kan? Tapi bukan tu maksud Nabi. Tengok-tengok lepas daripada kewafatan Nabi tu, Zainab binti Jahsh. Yang mana Zainab ni tangan dia tak panjang pun macam orang lain. Kan? Tapi disebutkan Nabi sebut atwalukunna yadan, maksudnya apa? Aisyah kata Zainab ni walaupun kerja dia menjahit, kadang-kadang ternak kambing, tapi dengan pendapatan yang sedikit tu dia banyak infak sedekah kepada fakir miskin dan golongan asnaf, kata Aisyah. Dia mengakui kebaikan yang ada pada Zainab binti Jahsh. Maka sebab itulah Nabi sebut atwalukunna yadan. Isteri Nabi kan faham, maksudnya saiz tangan. Tak, Nabi sebut sekadar simbolik. Maksudnya atwalukunna yadan, iaitu banyak memberi, ringan tangan dia memberi infak, memberi sedekah. Jadi nak ceritanya apa? Kadang-kadang isteri Nabi pun nak faham
kata-kata Nabi ni pun ada dia punya simbolik dia, ada dia punya hiasan dia, ya. Jadi lepas Nabi wafat barulah isteri-isteri yang lain faham apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tak bolehlah dalam hadis tadi pun perkara yang Nabi SAW sebut sama. Dalam satu riwayat bahawasanya nak ceritanya tentang rahmat Allah SWT, tuan-tuan. Ada seorang lelaki sebelum kalian yang dihisap, yang dihitung amalannya. Tidak ada satu pun kebaikan melainkan semua kebaikan dia buat. Ini Nabi cerita. Dan antara kebaikannya, dia sering meminta pekerjanya untuk untuk menggugurkan hutang yang dia ada. Minta gugurkan hutang yang ada. Maksudnya kalau ada kawan-kawan hutang dengan dia, minta pekerja dia tolong halalkan dia. Cakap kat dia, aku sudah halalkan. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam satu hadis kursi, maka aku lebih berhak untuk berbuat demikian berbanding kamu wahai manusia. Maka gugurkanlah dosa si fulan itu. Hadisnya cerita apa, tuan-tuan? Hadis ni status dia sahih, mengatakan bahawasanya kalau kita tengok kebaikan seorang, ketahuilah Allah Ta'ala punya limpahan rahmat tu lebih lagi. Limpahan kebaikan Allah SWT tu lebih lagi. Satu hari Nabi SAW tengok, ajak rakan-rakan, kamu nampak ibu tu, seorang ibu yang memegang anaknya, seorang lagi tengah menyusukan anaknya, dokong anak dia yang kecil. Kemudian Nabi tanya, agak-agak ibu tu sanggup tak dia lemparkan anaknya tu ke dalam lembah api? Maka sahabat kata, mana mungkin seorang ibu sanggup nak lemparkan ke dalam api. Nabi kata, kalau macam tu sebenarnya Allah Ta'ala tu lebih rahmatnya, lebih mulia, lebih sayang berbanding dengan ibu tu. Tengok, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW ni nak ajar sahabat, kejarlah rahmat Allah. Jangan putus asa, la taqnatu min rahmatillah. Zaman Sayyidina Umar dulu, zaman Sayyidina Umar dulu, ada seorang sahabat Nabi nama dia Abu Jandal. Dia pernah kantoi minum arak. Kantoi minum arak. Jadi bila sampai berita ni ke Sayyidina Umar kata apa? Kena sebatan sebanyak 80 kali. Samaninal jaldah. Maka dia pun kena sebatan. Jadi Abu Jandal ni malu, tuan-tuan. Abu Jandal malu. Sudahnya dia kurungkan diri dia. Dia kurungkan diri dia. Kita makruf sebatan ni biasanya akan dilakukan di halayak orang ramai. Ini cerita hukum Islam dulu. Menyebabkan Abu Jandal ni dia rasa malulah. Malu aku kantoi hisap, bukan hisap rokok, apa, kantoi minum arak. Menyebabkan beberapa hari ni ada sahabat mengadu kepada Sayyidina Umar, kami ni nampak tak nampak kelibat langsung Abu Jandal datang ke masjid ke apa, tak ada. Maka Sayyidina Umar pun datang jumpa dia, Abu Jandal. Ada sebahagian riwayat kata Sayyidina Umar tulis surat ke Abu Jandal. Kata, wahai Abu Jandal, sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala luas. Lupakanlah dosa yang lalu. Teruslah kejar rahmat Allah SWT. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala ampunkan dosa semuanya. Kemudian surat yang kedua, Sayyidina Umar buat apa? Dia tulis surat tu untuk sekalian rakyat, supaya jangan memandang rendah kepada sang pendosa. Wahai pada rakyat jelata sekalian, janganlah kalian memandang serong kepada orang yang telah melakukan dosa,
Kerana boleh jadi orang telah melakukan dosa itu lebih baik daripada kita, kerana dia telah bertaubat berbanding kita. Barangkali taubatnya mendahului kita. Maka menyebabkan rakyat pun terima surat tu, semua rakyat. Ini tarbiyah Nabi, tuan-tuan. Madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Umar turut mendidik rakyat supaya jangan mencela sang pendosa. Jangan kita duk kutuk-kutuk, kan? Sampai kita kutuk bapak dia semua, kan? Ini yang berlaku kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Bila mana dia mula-mula masuk Islam, Ikrimah bin Abu Jahal ni apa, tuan-tuan? Selalu kena perli dengan sahabat-sahabat yang lain. Tanya, bapak engkau kat mana? Macam itulah lebih kurang. Abu Jahal, tuan-tuan, musuh Islam. Anaknya bernama Ikrimah, baru masuk Islam, kan? Tiba-tiba dah kena perli dah, baru masuk Islam dah kena perli dah. Sebab apa? Bapak dia musuh Islam. Kemudian Nabi pun kata, la tasubbul amwat. Nabi kata, fatuzul ahya. Boleh jadi kamu menyakiti warisnya yang masih hidup lagi. Apatah lagi warisnya telah masuk Islam. Ikrimah tu dah masuk Islam dah, tuan-tuan. Mungkin bapak dia tu macam-macam lah, kan? Mungkin bapaknya Fir'aun, mungkin bapaknya Abu Jahal. Tapi kita kena jaga hati orang. Di akhirat esok diceritakan catatan jahat dia sampai begitu panjang, sejumlah 99 catatan. Tis'atun wa tis'ina bitaqah. Kalau kad laporan tu, tuan-tuan, tak cukup report kad tu mungkin tebal, berjela-jela, berjilid-jilid. Dalam hadis ni cerita begitu panjang sejauh mata memandang. Tuan-tuan boleh bayangkan kesalahan dosa kita tu, tuan-tuan, sejauh mata memandang. Maksudnya, ya Allah Akbar, agaknya selamat tak aku ni di hadapan Allah. Itu yang difikirkan oleh hamba Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala tanya, ada tak catatan ni tersilap? Allah Ta'ala tanya, kod ada tersilap ke, tertambah ke? Kodlah malaikat ni tertambah dosa engkau ke? Maka kata si fulan ni, tak ada, memang betul, ni semua ni dosa aku ni. Kemudian dia bertanya, ada tak kamu memiliki pembelaan? Kodlah bapa engkau ke, isteri engkau ke? Maka si fulan ini jawab, tidak wahai Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu memiliki satu kebaikan di sisiku, dan pada hari ini kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Kemudian dikeluarkan satu lembaran, yang mana lembaran itu berisi apa, tuan-tuan? Kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka Allah Ta'ala pun kata, mari mizan ataupun timbangan untuk kita timbang dengan satu lembaran ini berbanding dengan 99 lembaran lain. Maka bila mana ditimbang, beliau pun bertanya, wahai Allah, apalah sangat lembaran ni berbanding dengan 99 dosa yang aku lakukan? Hadis riwayat Tirmizi. Sempat lagi tanya, ya Allah, apalah sangat dengan satu lembaran ni berbanding dengan 99 lembaran dosa yang aku telah lakukan? Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku tidak akan aniaya hamba aku. Kemudian diletakkan catatan dosa tersebut pada satu timbangan yang lain, dan catatan syahadah diletakkan timbangan yang lain. Maka terangkatlah catatan dosa tadi sehingga menjadikan catatan syahadah tadi lebih berat. Maka demikianlah, tidak ada satu pun yang lebih berat berbanding dengan nama-nama Allah. InsyaAllah, tidak ada yang lebih berat berbanding dengan nama Allah. Agaknya macam mana keadaan kita, tuan-tuan? Tadi si fulan tadi lebih kurang 99 lembaran dosa dia ada. Tak ada pun satu kebaikan yang diterima, melainkan Allah Ta'ala simpankan. Allah Ta'ala simpankan. Kemudian Allah Ta'ala kata, ada satu lembaran yang aku ingin tunjukkan kepada kalian semua.
pada hari kiamat esok Allah Ta'ala hisab secara tertutup. Dia memperlihatkan dosanya satu persatu. Kemudian Allah Ta'ala pun mengampunkannya. Para malaikat dan Nabi yang diutuskan pun tidak mengetahui dosa-dosa yang dia telah lakukan. Maka Allah Ta'ala tutup dosa-dosanya yang dia sendiri benci untuk melihatnya. Lalu Allah Ta'ala berkata kepadanya, ya wahai dosa-dosa, jadilah kamu kebaikan. Ini nak cerita sebahagian rahmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada orang beriman. Yang mana orang beriman tersebut ada aib, ada dosa. Tapi dosa yang dilihat tu dia tak sanggup nak diperlihatkan kepada orang lain, sehingga malaikat pun tak tahu, Nabi yang diutuskan pun tak tahu apakah dosa tersebut. Sehingga kan Allah Ta'ala sendiri yang menjadi pembela dia. Hadis ni riwayat Muslim. Dan ada sebahagian yang lain, ada yang Allah Ta'ala sebut pada ketika diberikan catatan amalan. Maka Allah Ta'ala kata kepadanya, wahai anak Adam, bacalah buku amalan kamu ini. Maka apabila disebutkan amalan kebaikan tadi, si fulan tadi, maka bercahayalah wajahnya disebabkan amalan tadi. Maka apabila disebutkan amalan keburukan, kembali hitamlah wajah si fulan tadi. Maka Allah Ta'ala pun bertanya, wahai hamba-Ku, adakah kamu mengakuinya? Ini adalah dosa kamu. Allah Ta'ala sempat tanya lagi, apakah kamu mengaku ini adalah dosa kamu? Maka si fulan tadi, ya, aku mengaku ini adalah dosa aku. Maka sesungguhnya aku lebih mengetahui tentangnya daripada kamu, maka aku telah ampunkan kamu. Maka berterusanlah amal kebaikan diterima. Maka dia pun bersujud. Sedangkan bila mana dia sujud, Allah Ta'ala dah tutup dah tamat dah tempoh sujud. Sebab apa? Tempoh sujud ni hanya diterima ketika di dunia. Tapi dek kerana dia seronok sangat hari akhirat, masa tu dia pun bersujud. Maka amalan keburukan yang tadi telah diampunkan. Sehingga kan seluruh makhluk ketika itu tidak melihat pun apakah amal keburukan yang dia telah lakukan. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat as-satir. Sebahagian daripada nama Allah. As-satir itu apa tuan-tuan? Allah Ta'ala menutup aib. Allah Ta'ala menutup aib hamba-Nya. Ibnu Athaillah kata apa? Man akramaka fa inna ma akrama fika ala jamila sitri. Falhamdu liman liman sataraka falaisal hamdu liman syakaraka wa akramaka. Kata Ibnu Athaillah Sekandari, kata apa? Kalau ada orang puji kamu, maka sesungguhnya dia puji kamu dek kerana betapa cantiknya Allah Ta'ala tutup aib kamu. Maka pujilah Allah Ta'ala yang telah menutup aib kamu, bukan puji orang yang, bukan mengucapkan terima kasih kepada orang yang memuji kamu. Itu baik-baik kata oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebab apa tuan-tuan? Kalau semua orang tahu aib kita, kita pun malu nak keluar rumah tuan. Kita pun malu nak keluar rumah, sebagaimana yang berlaku kepada Abu Jandal tadi. Bila dia tak ramai orang tahu dia ni minum arak, maka dia pun telah disebat. Maka Sayyidina Umar sendiri yang memberi semangat kepadanya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan yang disebutkan dalam hadis yang ke-19. Kalau seorang itu mendekat dengan Allah sebanyak sejengkal, iaitu sebanyak sedikit saja sejengkal ni tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala datangkan balasan itu sangat melimpah ganjaran dia. Maka sebab itu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talaqin. Hadis Nabi SAW sebut, jangan kamu memandang remeh terhadap satu kebaikan yang kecil. Jangan kamu memandang remeh satu kebaikan yang kecil, meskipun kebaikan itu hanya sekadar kamu senyum berwajah manis dengan saudara kamu, dengan orang lain. Sebab senyuman ni sedekah. Bila kita senyum ni, kita memberi rasa yang sangat selesa kepada orang.
Orang tengok kita pun tak berdendam. Orang tengok kita pun dalam keadaan wajah yang ceria. Maka Nabi kata apa? Jangan kita mandang remeh mana-mana kebaikan. Kutiklah kebaikan itu. Maka kita tata hati kita, iaitu setiap kebaikan tu Allah Ta'ala tak sia-siakan. Allah Ta'ala tak pernah sia-siakan amal kita. Allah Ta'ala tak pernah sia-siakan amal kita. Nak cerita yang rahmat Allah SWT ni tuan-tuan, segala kebaikan yang dilakukan, segala kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang bukan Islam, kan? Yang mana waktu belum Islam. Okey, tak apa, azan dulu. Nanti kita sambung tuan-tuan. Bismillah. والصلاة القائمة الشرف والدرجة عالية الرافعة. Jadi Nabi SAW pernah kata, siapa yang sebelum ni dia bukan Islam tapi telah melakukan kebaikan, kemudian bila mana dia telah masuk Islam, ma aslafta min khair, apa yang telah lalu daripada kebaikan tersebut Allah Ta'ala kira juga sebagai pahala. Mana kata walaupun dia kafir, sebelum ni dia buat amal kebaikan, dia bagi infak, dia bina macam-macam lah kebaikan yang telah dibuat, tolong orang,
menghormati ibu bapanya, menjaga ibu bapanya, maka ma aslafta min khair, kata Nabi, apa kebaikan yang telah dibuat, lakukan sebelum di Islam, maka Allah Ta'ala telah hitung dia sebagai satu kebaikan juga. Ya, sebagai kebaikan. Ini maksudnya bentuk-bentuk rahmat Allah Ta'ala begitu luas. Ya. Dan rahmat yang paling besar, tuan-tuan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, merujuk kepada siapa, tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Siti Aisyah, ya, tengah ada duk sembang-sembang romantik dengan Nabi SAW, berdua-duaan. Maka Siti Aisyah pun tanya, kan, wahai suamiku, doakanlah untuk aku. Kan? Dia tanya, kan? Kemudian Nabi pun kata apa? Kan? Allahumma firlaha ma qaddamta wa ma akhart, wa ma asart wa ma a'lant. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa isteriku yang telah lalu ataupun yang akan datang, ya, dan juga dosa yang, ya, secara sembunyi dan juga secara terang-terangan. Ampunkanlah dia, ya Allah. Ya. Maka Nabi pun kata, ayusruki, ya, bima du'ai, adakah kamu gembira wahai Aisyah dengan doa aku? Ya, Siti Aisyah pun tersenyum. Ya, aku sangat seronok sebab aku telah doakan yang doa yang itu sangat hebat. Ya. Maka kata Nabi SAW, kadzalika doa li ummati likulli yaum, kata Nabi, demikianlah doa aku untuk umat aku setiap hari. Masya Allah, setiap hari Nabi doa macam tu juga, tuan-tuan. Sebagaimana doa, lafaz doa untuk Aisyah tadi, Nabi SAW juga doa juga sebagaimana doa untuk umat dia. Maksudnya itulah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Allah Ta'ala utuskan Nabi sebagai sebesar-besar rahmat kepada kita, tuan-tuan. Apatah lagi kita yang sangat banyak dosa ni, maka janganlah kita sama sekali putus asa dengan harapan, putus asa dengan rahmat Allah SWT. Jadi saya rasa setakat itu saja. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ke-20, iaitu bab menyambung silaturahim. Ya, menyambung silaturahim ini pun penting, tuan. Ya, kerana silaturahim juga seorang itu boleh masuk neraka juga. Kerana silaturahim juga Allah Ta'ala jadikan asbab untuk kita masuk syurga. Ya, insya-Allah kita akan sambung hadisnya pada bulan akan datang. Aku lu qala za wastaghfirullahalazim li wa lakum, yang baik itu datang pada Allah Taala. Ya, yang tersilap tersalah saya mohon ampun, mohon maaf. Ya, aku la qala za. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.